Assalamualaikum dan selamat petang. Anda bersama saya Faris Daniel dalam program Cerita di Sebalik Berita. Baik, beberapa minggu sebelum ini negara kita dikejutkan dengan kejadian banjir di luar jangkaan. Dan ini termasuklah di negeri Kelantan yang menyaksikan kebanyakan rumah dan bangunan-bangunan seperti sekolah, balai polis dan sebagainya habis ditenggelami air. Dan mangsa banjir ini juga merupakan antara hampir 4.7 juta pelajar sekolah rendah dan menengah di seluruh negara yang memulakan sesi persekolahan bagi kalender akademik 2022 Palang 2023 pada minggu ini. Dan kita dah lihat sebelum ini bagaimana situasi hari pertama sesi persekolahan secara bersemuka di Lembah Kelang. Kerana seramai 2.7 juta memulakan sesi secara bersemuka. Manakala bakinya melibatkan 2 juta pelajar sekolah menengah yang memulakan sesi persekolahan secara pengajaran dan pembelajaran di rumah atau PDPR. Memang pelbagai ragam kerana kita dapat saksikan juga kerisauan atau keprihatinan ibu bapa ini terhadap anak mereka, lebih-lebih lagi kita masih lagi diancam oleh wabak COVID-19. Tapi petang ini saya ingin menyingkap kisah bagaimana agaknya sesi persekolahan bagi mangsa-mangsa banjir di negeri Kelantan yang bukan saja rumah mereka dinaiki air, malah sekolah mereka ini juga terkesan dengan kejadian banjir. Kita ingin terus bersama dengan Muhammad Fandi Muhammad, Wakil Astro Awani di Kelantan yang membuat tinjauan di kawasan rantau panjang. Muhammad Fandi, ceritakan terus situasi minggu pertama sesi persekolahan di Kelantan itu sendiri, dan adakah Muhammad Fandi sendiri dapat rasakan keterujaan anak-anak murid ini dan apa saja mungkin persiapan yang boleh dikongsikan oleh kami di Asrawani yang ibu bapa mereka lakukan sebelum sekolah kembali dibuka, Muhammad Fandi? Baik, terima kasih Faris. Seperti yang kita ketahui, Jajahan Pasir Mas khasnya dan juga daerah rantau panjang paling terkesan teruk dengan banjir buruk yang disifatkan sebagai berlaku pada luar musim. Di mana saya dimaklumkan oleh pihak Kementerian Pendidikan, sekitarlah 17 buah sekolah yang terjejas dengan banjir yang melanda sekitar Jajahan Pasir Mas. Dan beberapa buah sekolah boleh dikatakan mengalami situasi di mana sekolah berkenaan tenggelam. Seperti saya perhatikan ataupun saya membuat liputan di Sekolah Kebangsaan Kubang Kuar, Pasir Mas, di mana sekolah berkenaan boleh dikatakan total loss. Hampir keseluruhan persekitaran sekolah dan sekolah itu sendiri tenggelam disebabkan banjir yang berlaku pada luar musim itu. Dan apabila bercakap mengenai situasi banjir yang menenggelamkan sekolah tersebut, sudah pasti ianya melibatkan peralatan sekolah, membabitkan bilik makmal komputer, bilik guru, bilik pelajar itu sendiri yang telah mengalami kerosakan yang agak teruk, di mana kesemua peralatan sekolah seperti meja, buku dan juga komputer telah rosak sepenuhnya. Begitupun saya melihat masyarakat ataupun penduduk kampung yang berhampiran dengan sekolah berkenaan, apabila sesi persekolahan kalender baru dibuka pada hari Isnin yang lepas, mereka tetap menghantar anak mereka untuk ke sekolah. Kita tahu kebanyakan mangsa banjir ataupun penduduk yang berada di 17 buah kampung berdekatan dengan Sekolah Kebangsaan Kubang Kuar itu, ada sebahagian besarnya pakaian sekolah mereka ditenggelami air dan juga rosak. Namun mereka tetap pergi ke sekolah walaupun terpaksa memakai bukan pakaian seragam ataupun memakai pakaian biasa, pakaian yang seragamnya lepas. Untuk tahun lepas, mereka tetap juga hadir ke sekolah. Jadi apa kata Faris, kita saksikan semangat dan juga apa yang diperkatakan oleh ibu bapa di sekitar kampung Sekolah Kebangsaan Kubang Kuar itu. Banjir memang banjir. Setakat ni persiapan sekolah anak-anak. Persiapan ala kadar apakah hak mana ada dah lah sebelum ni tak beli lagi lah sebab pakai lagi kira pakai hak tu lah, hak mana ada. Bantuan tu bantuan sekolah tak ada lagi setakat ni, tapi kalau bantuan daripada segi makanan tu banyaklah dia mau bagi. Aku nak lama hak sedia. Hak tahun lepas. Tak gelek. Sipai atas. Tapi tahun ni air teruk, tak banyak apa atas loteng naik. Tingkat yang kedua atas loteng tu sekat lutut naik. Tergelar habislah benda-benda itu ni. Tak siap lagi tu nyipai tu. Lepas tu kain baju tak habis apa banyak lagi tak siap lagi. Persiapan ala kadar lah. Kadang-kadang kasut tu kita ambil habis dia tak badai, kita ambil habis dia dulu. Cuma baju tu sebab perempuan ni terpaksa beli baru lah. Tu je lah. Banjir, mak lagi. Bawa lari. Pikul, ayah dia pikul lari.
Dia ingat kau tergelar ke? Ni doain hak kicuh lata tu. Dia pun buat lari, ikut lari cucu-cucu tu. Baju sekolah tu ada orang bagi dah. Bagi tergelar habislah rumah tu. Jadi buku-buku sekolah ke apa-apa tergelar lah. Baik, itu adalah antara luahan ibu bapa yang menghantar anak mereka pada hari pertama sisi persekolahan. Jadi bagaimana pula Muhafandi dengan mungkin peratusan kehadiran murid ke sekolah jika Muhafandi ada maklumat tersebut, ataupun bagaimana Muhafandi melihat sendiri kemeriahan hari pertama sekolah itu sendiri, dan apa agaknya antara mungkin kesukaran atau cabaran bagi segelintir yang pastinya ada yang tidak dapat hadir ke sekolah pada hari pertama sisi sekolahan ini, dan ada tak mereka mungkin menyuarakan apa-apa jenis bentuk bantuan yang diharapkan, Muhafandi? Faris, sebenarnya bercakap mengenai kehadiran pelajar ke sekolah ini, rata-rata kanak-kanak yang seawal usia 6 tahun sehinggalah ke usia 12 tahun, mereka tetap menzahirkan semangat untuk hadir ke sekolah walaupun terpaksa memakai pakaian seragam yang tahun lepas, kerana sebahagian penduduk Rantau Panjang ini rumah mereka ditergelami air sehingga kan ada yang mengalami kata separas bumbung, hanya nampak bumbung sahaja, kesemua peralatan, pakaian dan juga seragam sekolah anak-anak itu telah pun rosak. Pada awalnya semasa tempoh kata pasca banjir, beberapa hari selepas air surut di kawasan Rantau Panjang, terdapat sukarelawan dan juga badan bukan kerajaan yang datang membersihkan rumah dan juga membantu penduduk yang terkesan ini. Namun pada ketika itu mungkin juga mereka terlepas pandang dari sudut keperluan dan juga peralatan pelajar tersebut. Namun selepas dimaklumkan oleh ketua kampung, dimaklumkan oleh wakil masyarakat yang berhormat di kawasan berkenaan, untuk trip yang kedua kebanyakan saya melihat badan bukan kerajaan dan sukarelawan yang datang untuk membantu penduduk yang terkesan dengan banjir ini, mereka turut membawa peralatan sekolah seperti pakaian seragam yang baru walaupun sepasang, tapi rata-rata mereka yang mendapat pakaian seragam itu menzahirkan rasa terima kasih dan juga orang kata semangat yang baru kerana ini merupakan kalender baru persekolahan untuk mereka. Dan sudah pasti bagi anak-anak yang seawal usia 6 tahun sehinggalah ke 10 tahun ini, mereka memerlukan suasana yang baru, beg baru, pakaian sekolah yang baru, kasut baru untuk hadir ke sekolah. Kita tahu pada masa banjir yang melanda pada akhir 27 Februari yang lepas itu, pada waktu itu peperiksaan CJ Pelajaran Malaysia telah pun bermula dan saya dimaklumkan lebih daripada 700 calon yang menduduki SPN terpaksa mereka mengambil ataupun menduduki SPN pada fasa kedua ataupun pada awal April. Ini kerana 7 pusat ataupun 7 sekolah yang dijadikan pusat peperiksaan telah ditutup ataupun dijadikan pusat pemindahan sementara dan pelajar-pelajar tersebut tiada alternatif lain. Tiada kata tempat lain untuk mereka menghadiri peperiksaan tersebut. Sebaliknya apa yang dimaklumkan oleh pihak Kementerian Pendidikan, mereka dibenarkan untuk menduduki pada fasa kedua. Itu yang berlaku dan itu yang dialami oleh sebahagian besar pelajar di kawasan Rantau Panjang. Dan untuk makluman juga Faris, pada masa ini sesi pembinaan hidup baru masih lagi berjalan dan sebahagian besar penduduk seperti saya masuk semalam dan juga hari ini saya mendapati masih lagi ada aktiviti menjemur pakaian, mengeluarkan tilam, membakar sampah sarap yang rosak. Aktiviti ataupun proses pemulihan ini saya ramalkan hasil daripada pemerhatian saya ini Faris mungkin memakan masa sebulan ataupun 2 bulan lagi kerana walaupun pada masa ini sebahagian besar mereka telah pun menerima bantuan wang ihsan RM1,000, ada sebahagian mereka juga telah menerima voucher untuk kerosakan peralatan dan juga pakaian di rumah yang berjumlah 2,500 itu mendapat peruntukan tersebut, namun ada sebahagiannya lagi masih lagi belum menerima. Sesi penilaian harta, kerosakan rumah dan sebagainya masih lagi dilaksanakan oleh pihak berkuasa dan angka tepat ataupun jumlah kerugian tepat bagi banjir ataupun kerosakan yang disebabkan oleh banjir buruk luar musim penghujung Februari lepas masih lagi dalam penilaian pihak berkuasa Faris. Dan juga Muhafandi, di sebalik kejadian yang menimpa mereka ini, banjir yang melanda ini, apa agaknya selain daripada semangat
kembali ke sekolah itu daripada anak-anak murid ini, ada tak juga Muhammad Fandi melihat semangat daripada golongan ibu bapa dan guru mungkin sama-sama membersihkan kawasan sekolah sebelum sekolah ini menerima semula kemasukan pelajar pada hari pertama itu, Muhammad Fandi? Faris, kalau kita dapat saksikan visual yang saya hantar itu adalah sekolah kebangsaan Kubang Kuah, yang mana saya dapat gambarkan kepada penonton Awani dan juga kepada Faris sendiri, sekolah berkenaan tenggelam sepenuhnya. Dan pada masa saya membuat liputan dan juga semasa saya hadir ke sekolah tersebut sebanyak 3 kali, saya mendapati prosesnya masih lagi berjalan. Untuk mengharapkan, kita tahu sekolah berkenaan mempunyai sekitar lebih pada 600 pelajar daripada usia 6 tahun sehinggalah ke 12 tahun yang membabitkan 17 kampung di sekitar sekolah berkenaan yang bersekolah di sekolah kebangsaan Kubang Kuah itu. Pelajar-pelajar ini tidak mampu untuk menguruskan walaupun dibantu oleh kaki tangan sekolah. Untuk itu, badan bukan kerajaan termasuk sukarelawan daripada pelbagai institusi dan juga agensi telah pun membantu sama ada membersihkan sampah sarak, membuang sampah sarak yang orang kata rosak itu, dan juga membersih kawasan persekitaran sekolah yang saya lihat pada ketika itu masih lagi orang kata berlumpur dan juga terpaksa water jet digunakan untuk membuang ataupun menghilangkan sisa-sisa lumpur di kawasan bilik darjah dan juga persekitaran sekolah berkenaan. Muhammad Fandi, kita nak juga cakap tentang kerisauan terhadap COVID-19 inilah kan. Mengikut kepada pemantauan Muhammad Fandi sendiri, bagaimana agaknya SOP daripada pihak sekolah dalam melindungi pelajar ini, kerana dengan kadar pengambilan dos penggalak yang masih rendah di Kelantan dan itu menunjukkan mungkin berlakunya risiko yang agak tinggi. Jadi apa agaknya SOP dan kawalan yang diambil oleh pihak guru ataupun ibu bapa di sekolah itu sendiri, Muhammad Fandi? Benar, kita sedar bahawasanya soal PKIT ataupun program imunisasi terhadap kanak-kanak di Kelantan ini amat mendukacitakan, dan kebanyakan saya dimaklumkan ibu bapa membatalkan janji temu mereka, tidak menghantar anak mereka untuk mendapatkan suntikan. Menjedari keadaan itu, pihak sekolah, Jabatan Pendidikan Negeri, Jabatan Kesihatan Negeri telah melaksanakan pelbagai langkah. Antaranya, pelajar yang hadir ke sekolah terpaksa mengisi borang ataupun borang ikrar menyatakan mereka ini sihat, tidak ada bergejala dan sebagainya. Dan pada masa yang sama juga, jika guru melihat ada simptom ataupun murid yang kurang sihat, mereka mengasingkan terlebih dahulu supaya tidak berlaku jangkitan. Itu antara langkah yang saya perhatikan yang kebanyakan hampir ke semua sekolah di Kelantan laksanakan bagi mengekang penularan wabak COVID-19 ini. Dan pada masa yang sama juga, SOP seperti mengekalkan pemakaian pelitup muka, penjarakan fizikal tetap dilaksanakan di sekolah dan juga pelajar-pelajar yang berada di luar sekolah. Soal kata keselamatan dan kesihatan pelajar ini telah diberikan perhatian yang begitu baik dan juga rapi oleh pihak sekolah, dan pada masa yang sama juga bagi mengatasi masalah kata kelemahan dari sudut kadar suntikan yang rendah di kalangan pelajar-pelajar dan juga kanak-kanak ini, pihak Jabatan Kesihatan Negeri dan juga Jabatan Pendidikan Negeri akan mengadakan kerjasama bagi mencari jalan penyelesaian yang terbaik bagi mengatasi masalah ini, Faris. Baik, terima kasih Muhammad Fandi Muhammad, Wakil Astro Awani di Kelantan yang berkongsikan suasana sesi persekolahan di Kelantan di Rantau Panjang itu sendiri, bagaimana agaknya sesi selepas berlakunya banjir teruk yang berlaku sejak beberapa minggu lepas, dan itu adalah keadaan hari pertama sesi persekolahan di Kelantan itu sendiri. Terima kasih Muhammad Fandi. Kita berehat seketika, kembali selepas ini.